Abang Boy jarang sangat cover kes yang belum solve ni. Entah, rasa macam tak syok bila kita tak tahu siapa pembunuh dia. Motif dia pun kita tak tahu. So Abang Boy rasa macam tergantung lah cerita dia. Tetapi, ada tapi dia. Kes kali ni gruesome gila kot. Walaupun masih tak dapat diselesaikan, detail kes ni sangat-sangat menarik untuk Abang Boy share dekat korang. Korang kena tahu apa saja kes yang Abang Boy cover. Confirm bukan biasa-biasa punya. Guarantee. Kenapa Abang Boy cakap bukan biasa-biasa? Kes ni diberi nama Setia Budi 13 dan berlaku di kota Jakarta, Indonesia. Walaupun dengan pelbagai bukti yang ada, kes ni masih tak dapat diselesaikan, geng. Dah 41 tahun. Even mangsa pun masih belum dikenal pasti. Kes yang Abang Boy cover kali ni mengandungi unsur-unsur yang agak disturbing. So, kalau siapa yang tak kuat tu, Abang Boy nasihatkan untuk korang usah video Abang Boy yang lain, okay? Viewer discretion is advised. Okay, Abang Boy dah bagi warning. Kalau korang nak tengok juga, korang sabar jap. Kita roll the intro dulu. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Pada awal pagi hari Rabu 23 hari bulan November 1981, dua pengawal keselamatan untuk bangunan Garuda Mataram menjalankan kerja dorang macam biasa. Dorang baru je nak start ronda bangunan tu untuk memastikan semua benda okey. Dalam pada masa yang sama, berduyun-duyun orang tiba dekat bangunan tu untuk masuk kerja. Memang tengah rush hour lah masa ni. Masa tengah ronda-ronda tu, dorang perasan yang ada dua kotak terbiar di tepi kaki 5 bangunan tu. Kedudukan kotak tu pula berhampiran dengan laluan keluar masuk ke dalam bangunan tu. So dorang pun pergilah cek. Dorang perasan dekat dalam kedua-dua kotak tu mengandungi plastik sampah berwarna hitam. Semakin dorang mendekat, semakin dorang terbau something yang kurang enak. Makin dekat makin busuk, guys. Risau akan sesuatu yang buruk, pengawal keselamatan tu pergi mendapatkan polis trafik yang kebetulan sedang menjalankan tugas dekat hadapan bangunan tu. Dekat hadapan bangunan tu ada persimpangan jalan lah lebih kurang. Bila diberitahu kepada pegawai polis tu, mereka dua pula kena marah sebab mengganggu tugas dia mengawal trafik yang agak sibuk dekat persimpangan tu. So security tu pun pergilah balik ke pondok pengawal dan meneruskan tugas diorang seperti biasa, macam tak ada apa-apa pun berlaku. Sejurus kemudian, dua orang pengutip bahan recycle, pengutip sampah yang sedang mencari kot-kot lah ada kotak ke, tin terpakai ke, berhampiran tempat di mana kotak misteri tu berada. Punyalah seronok dorang bila diorang nampak dua kotak besar yang masih boleh digunakan dekat tepi jalan tu. Tanpa membuang masa, mereka berdua mendekati kotak tu dan cuba membuka plastik hitam tu. Kot-kot lah ada bahan yang terbuang yang boleh dorang ambil dan jual. Awal-awal lagi, dorang dah terbau benda busuk yang datang daripada kotak tu. Dorang macam tak kisah sangat sebab kalau nasi busuk ke, ayam goreng yang dah lama ke, nama pun sampah. Memang hari-hari diorang berhadapan dengan benda tu. Diorang berharapkan yang dekat dalam sampah-sampah tu ada benda yang diorang boleh jual. So diorang gagahkan jugalah bau-bau busuk tu. Buka punya buka. Sekor-sekor menjerit. Apa yang diorang jumpa tu memang mengerikan weh. Apa yang diorang temui adalah kepala seorang lelaki yang telah pun dipotong. Huru-hara time tu mat. Kelang kabut sekor-sekor cuba mendapatkan pihak berkuasa. Mula-mula polis macam tak percaya apa benda yang diorang cakap ni. Korang kena tahu tau, ini zaman 80-an. So jenayah macam ni punya level memang tak pernah terjadi weh. Mula-mula polis anggap yang daging tu adalah daging lembu ke ataupun daging kambing ke. Tetapi setelah menerima banyak laporan daripada orang ramai yang diorang temui kepala manusia, diorang terus bergegas ke tempat kejadian. Tak lama kemudian, polis pun sampai dan apa yang diorang temui dekat dalam kotak tu, memang horror gila bat. Dekat dalam salah sebuah kotak tu berisi kepala manusia dan tulang temulang, guys. Dan satu lagi plastik mengandungi serpihan daging yang telah dipotong-potong. Berita tentang penemuan mayat dalam keadaan sebegitu menggemparkan rakyat Jakarta. Rata-rata terkejut dengan apa yang berlaku.
macam tak percaya guys. Tak pernah lagi kes sengeri ni terjadi dekat Indonesia. Beberapa pakar dalam bidang forensik daripada Universitas Indonesia telah dipanggil ke tempat kejadian. Dan menurut siasatan awal, mereka mendapati yang mayat ni mati beberapa hari sebelum ditemui. Berdasarkan mayat dah mula mereput. Mereka telah mengenal pasti yang dekat dalam salah sebuah kotak tu mengandungi lebih 180 potongan daging manusia guys. Terdapat juga paru-paru, ginjal dan hati. Satu lagi kotak mengandungi 13 tulang temulang dan satu kepala manusia. Kepala tu masih ada muka tau. Muka tak cedera ke, pecah ke, berdarah ke, tak ada. So disebabkan jumlah tulang yang ada dekat dalam kotak tu dan juga tempat kotak-kotak tu ditemui, kes ni dikenali sebagai Setiabudi 13. Kesemua kotak tu kemudian dibawa ke Hospital Besar Dr. Cipto Mangunkusumo. Betul lah? Mangunkusumo. Boleh lah. Satu pasukan forensik yang diketuai oleh pakar forensik ternama di Indonesia, Dr. Abdul Munim Idris. Menurut Dr. Munim, dia sendiri terkejut dengan apa yang dilihat. Memang tak masuk akal dia punya kekejaman. Setiap tulang-tulang tu dikaji dengan lebih terperinci dan mereka mendapati terdapat kesan geseran di permukaan tulang tu. Mereka merumuskan alat gergaji tangan berkemungkinan digunakan untuk memotong tulang tu. Ada satu yang pelik. Tulang-tulang tu semua dalam keadaan yang sangat bersih guys. Bermaksud tak ada satu pun kesan darah atau daging atau tisu terlekat dekat tulang tu. Seperti tulang tu telah dicuci dengan bersih selepas daging-daging semua dipotong. Dr. Abdul Munim mengatakan yang pelaku ni berkemungkinan mempunyai pengetahuan mengenai sistem anatomi manusia dan mempunyai latar belakang perubatan. Ini menunjukkan yang pelaku tu memang dah plan awal-awal benda ni. Ni bukan jenis pembunuhan secara spontan tau. Korang faham tak? Kalau spontan ni, dia jenis macam tikam, bunuh, dah tu belah. Dalam kes ni, pelaku mengambil masa yang lama untuk memotong tubuh mangsa. Dia bersihkan tulang lagi. Dr. Munim memberi spekulasi yang pembunuh ni melakukan semua proses ni dalam masa 4 jam sahaja. Untuk memberi pembandingan, satu tim pakar bedah siasat akan meluangkan masa lebih kurang 2 jam dalam proses autopsi. Dalam masa 2 jam tu, habis settle semua. So, untuk memotong daging mangsa kepada 180 potongan dan membersihkan tulang-tulang tu semua dalam masa 4 jam, memang bapak laju weh. Organ-organ dalaman pula dipotong dengan penuh berhati-hati. So, agak mustahil lah kalau seorang je pelaku untuk settlekan ni semua. Beliau tak dapat menentukan yang mangsa ni masih hidup ataupun dah mati semasa proses pemotongan ni berlangsung. Walaupun macam tu, terdapat beberapa bahagian mangsa tak ditemui, termasuk bahagian anus, limpa dan pundi kencing. Masa kematian mangsa adalah 21 hari bulan November, 2 hari sebelum mayat tu ditemui. Dan tempat proses pemotongan ni berkemungkinan dilakukan di bilik air ataupun tempat yang mempunyai bekalan air. Setelah berita ni tersebar, memang chaos mat kota Jakarta pada masa tu. Dorang macam tak boleh brain ada satu kumpulan pembunuh sedang berleluasa di kota Jakarta sanggup melakukan perbuatan keji ni. Sampai level potong-potong guys. Tim forensik cuba sedaya upaya untuk menyusun bahagian yang tinggal untuk mencari apa-apa saja info mengenai mangsa. Ada tanda lahir ke, tattoo ke, cacat ke, apa sajalah yang boleh membantu siasatan. Kepala mangsa, tangan dan kaki tak disentuh tak mengalami sebarang luka langsung. Macam pelik kan? Selalunya, pembunuh akan cuba untuk memadamkan identiti mangsa dengan menghancurkan muka ataupun mengerosakkan jari dia. Tetapi walaupun dengan bantuan muka dan cap jari mangsa, pihak berkuasa masih tak dapat mengenali identiti mangsa. Dia macam mangsa ni tak pernah wujud langsung tau. Memang langsung tak ada dalam sistem. Dr. Abdul Munim membuat adaian yang mangsa berumur antara 18 hingga 21 tahun. Ketinggian adalah dalam 5 kaki 4 inci. Bertubuh gempal dan mempunyai beberapa tahi lalat di sekitar tubuh mangsa. Kesemua detail tentang mangsa ni telah diberikan kepada polis dan kemudiannya diberikan kepada pihak media untuk tujuan pengecaman. Pada masa yang sama, ada ratusan penduduk Indonesia yang dikatakan hilang tanpa berita. Takkanlah tak ada seorang pun yang cam mangsa kan. Polis berharapan yang bila dah publish detail-detail pasal mangsa, mungkinlah ada family yang tampil mengenali mangsa. Ratusan ahli keluarga mangsa-mangsa yang hilang datang untuk tengok. Kod-kod lah yang mangsa yang
atas kejadian ni adalah ahli keluarga dorang. Korang bayangkan, dorang ni sanggup melihat mangsa dalam keadaan yang sangat memilukan semata-mata untuk cek sama ada kod-kod lah mangsa tu ahli keluarga dorang ke tak. Namun setiap keluarga yang datang tak dapat mengecam mangsa. Tak ada seorang pun yang kenal weh. Dia macam Mamat ni hidup tak bergaul dengan orang kau tahu. Hidup kat dalam hutan, tak ada siapa pun kenal dia. Even dalam database kerajaan pun tak ada rekod pasal mangsa. Surat beranak ke, kad pengenalan ke, tak ada. Semua tak ada bai. Sampai ke sudah tak ada siapa yang claim. Dan pada 26 hari bulan November 1981, pihak berkuasa mengambil keputusan untuk menguburkan mayat yang tak bernama tu. Semua ni disebabkan proses perebutan telah pun berlaku. Mayat tu telah dikebumikan di tanah perkuburan Kaliderit, Jakarta Barat. Apa yang berlaku ni sangat-sangat kejam, dan cara mayat tu diletakkan di tempat laluan orang masuk ofis, sangat-sangat berani guys. Dr. Abdul Munim membuat spekulasi yang pembunuh ni seperti mempersendakan pihak berkuasa. Korang bayangkan muka ada, cap jari ada, tapi polis masih tak dapat mengecam mayat tu. Lepas tu kotak berisi sisa mayat tu diletakkan dekat Jalan Setiabudi, dekat tengah-tengah kota Jakarta tau. Jalan Setiabudi adalah di dalam area Golden Triangle. Dia umpama kotak tu diletak dekat tengah-tengah pintu masuk Sungai Wang. Lebih kurang gitulah perumpamaan dia. Korang tak rasa ke macam polis kena troll? Beg plastik yang digunakan untuk meletakkan sisa-sisa mayat ni telah disiasat, dan polis mendapati yang salah satu beg tu datang daripada sebuah kedai buku di Pasar Baru, lebih kurang 7.5 km daripada tempat mayat tu ditemui. Satu lagi plastik beg ni diorang jumpa mempunyai logo sebuah pasar raya yang terletak hanya beberapa meter je daripada kotak tu. Diorang juga menjumpai satu surat khabar yang bertarikh 19 Ogos 1981 yang kelihatan seperti baru dibeli yang tak pernah digunakan. Walaupun macam tu, penemuan ni tak membawa apa-apa clue langsung tentang siapa pembunuhnya. Banyaklah spekulasi timbul tentang siapa sebenarnya identiti mangsa. Ada yang mengatakan mangsa adalah sebenarnya seorang perisik, dan cara mayat ni didisplay adalah untuk menunjukkan kepada kerajaan yang siapa saja pembunuh ni tak takut kepada pihak berkuasa. Lebih kurang macam diorang nak tunjukkan taring diorang lah pada kerajaan. Ada juga mengatakan mangsa adalah korban daripada kongsi gelap. Tapi walau apa pun spekulasi yang timbul, ada satu je fakta yang tak boleh disangkal. Pihak berkuasa masih belum dapat menyelesaikan kes ni. Mereka berharap yang pembunuh ni akan membunuh lagi dengan cara yang sama. Akan tetapi selepas tu tak ada lagi mangsa yang dibunuh sesekejap ni. Dah tak ada dah weh. Dia macam one off je lah, macam one hit wonder lebih kurang. Walaupun dah tak ada kes-kes seperti ni lagi, dia punya impact tu sangat-sangat besar guys. Apa yang terjadi ni telah dijadikan inspirasi kepada beberapa lagi pembunuh selepas tu. Di antaranya adalah Very Idham, yang bertanggungjawab atas pembunuhan seramai 11 orang mangsa. Bekuni telah membunuh dan mutilasi budak-budak lelaki seramai 14 orang. Siswanto yang bertanggungjawab membunuh dan juga mutilasi mayat-mayat budak lelaki seramai 12 orang. Beberapa bahagian mangsa telah diambil sebagai cenderahati. Dah ramai lagi lah. Misteri ni dah 41 tahun guys. Kes ni masih belum dapat diselesaikan. So far tak ada perkembangan terbaru tentang kes Setiabudi 13. Pelbagai persoalan masih tak terjawab. Siapakah mangsa? Siapakah pembunuhnya, dan apakah dosa dan kesalahan mangsa sehingga dia dibunuh dengan sebegitu kejam? Mungkin persoalan tu tak akan dijawab. Mungkin sampai bila-bila kita tak tahu siapa pembunuhnya. Maybe pembunuh tu masih lagi hidup bebas dekat luar sana. Dan mungkin juga pembunuhnya tengah tengok video ni sambil tersenyum bangga. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.